masalah sangat untuk UMNO bersama dengan Pakatan Harapan? Apa yang menjadi masalah sangat? Contohnya di Perak, untuk menjatuhkan Datuk Seri Faizal Azumu tu memerlukan undi daripada DAP. Kalau DAP katalah tak bersetuju, maka UMNO sekarang masih lagi tidak dapat menjadi Perdana Menteri Besar. Jadi apa jadi masalah sangat nak kerjasama tu? Dia punya masalah sekarang UMNO ni bergerak dalam satu ideologi yang tak ada dalam ilmu politik, iaitu nasionalis Melayu. Nasionalis Melayu ni menghantui UMNO. Dari itu apabila dia dengan DAP ni, saya dah jelaskan, kalau ada orang Melayu yang dimomokkan DAP ni parti daripada PAP Singapura, saya nak bagi tahu, parti PAP Singapura itu pun UMNO pernah bekerjasama. Waktu zaman Malaysia tu. Pernah bergabung di Singapura antara UMNO dan PAP itu. Dan PAP ni, dia tahun 64, dia bertanding di bangsa. Jadi Tengku masa itu cukup terasa tak selesa kerana Rizalnya walaupun bertanding satu, PAP melalui Dewan Nai menang di bangsa. Jadi pada pandangan Tengku masa itu, ini akan memberi ancaman kepada politik Malaysia kerana sahabat dia MCA. Dari itu antara puncanya dikeluarkan Singapura itu ialah atas dua faktor. Pertama, Lee Kuan Yew tak mau membuang perkataan jawatan dia Perdana Menteri. Dia tak nak balik ke asal jadi Ketua Menteri. Dia nak kekal Perdana Menteri. Yang keduanya, apabila nasihat Tengku supaya PAP jangan bertanding di Malaysia pada pilihan raya tahun 64 telah tidak diikut oleh Lee Kuan Yew. Tetapi lepas itu tumbuh jadi DAP. DAP ini memanglah satu parti yang dibentuk bagi meneruskan satu agenda perjuangan Malaysia-Malaysian. Dan Malaysia-Malaysian ini, dia bukan diwujudkan kerana China. Kerana dia diwujudkan kerana doktrin DAP itu sosialis. Jadi dia nak sama rata. Jadi saya selalu mengatakan, dasar ekonomi baru itu sendiri, ialah Datuk, adalah pandangan dan asas sosialis. Dari itu kalau UMNO kata, oh saya tak bersetuju dengan DAP, bukan kerana Cina itu. Cina itu hanya propaganda ya. Tetapi UMNO ni parti bangsawan. Dari turun-temurun lepas Tengku Terhadap Mahathir, Pak La Najib. Bangsawan. Jadi parti bangsawan ni memang dia feudal. Dia takut sangat rakyat ini akan jadi raja. Jadi digunakan DAP ni sebagai perkara yang mengelirukan. Dan ini dibawa oleh Dr. Mahathir selama 22 tahun. Mendoktrinkan pada orang Melayu DAP ni macam. Soalnya sekarang yang perlu ditanya dengan orang UMNO, kalau Dr. Mahathir boleh peluk, boleh bercium dan boleh mengakui dengan DAP dia boleh jadi Perdana Menteri, apa hal dengan UMNO ni? Maksudnya orang yang dah berpuluh tahun mendoktrinkan begitu, orang tu dah boleh peluk. Boleh peluk. Kan? Itu yang kadang-kadang saya tidak faham argumen pemimpin UMNO ni terhadap soal DAP ni, no DAP ni. Dan begitu juga no Anwar. Di mana basic dia yang no Anwar, no DAP? Wahal Anwar tak ada apa benda pun. Kalau dia sama dengan seorang yang semburit tu, dia sudah didakwa. Dah lepas dah. Dah bersih dah. Dia dah diputihkan. Maknanya sesalah. Itu hal dia. Bukan hal parti PKR ni. Yang masih bersemburit ada di situ. Itu sebab semburit dia sokong. Dia kalau semburit lalu dia sebagai seorang menteri ke dia kena bangun sebab dia kanan. Jadi ini kadang-kadang ada kecelaruan di dalam mentaliti pemimpin UMNO itu sendiri yang melihat bahawa dia tidak nampak yang mana musuh sebenar dan mana kawan sebenar dia tak tahu. Jadi kalau yang Datuk sebut tadi, awal pun sebut tentang prinsip yang perlu dipegang, 5 perkara, beberapa perkara tentang Melayu apa semua tu kan. Yang juga dimainkan bahawa tentang Malaysia. Itu yang jadi momokkan, takut sangat nak bersama. Dasar ekonomi baru itu sendiri Malaysia. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Malaysia lah. Menyusun semula masyarakat Malaysia. Maknanya yang kaya tidak terus bertambah kaya, yang miskin boleh ambil peluang. Maknanya pembagian rezeki lah. Jadi UMNO itu sendiri walaupun tidak menyebut slogan Malaysia, tetapi mengamalkannya. Dan malah zaman Najib disebut One Malaysia. Sama apa juga. One Malaysia tu? Dia itu Malaysia.
Jadi momokkan mengatakan DAP nak mengamal. Lagipun very simple lah. Sekarang DAP ada dalam Dewan Negeri, ya Muhammad. Dewan Parlimen 42 orang. Kita bagi 60 kursi, dia akan menang. Boleh perintah ke tak boleh perintah? Jadi macam mana yang argument takut sangat? Ya kan? Kalau Lee Kuan Eng selama 22 bulan jadi Menteri Kewangan, ada benda yang dia buat itu Lee Kuan Eng dan kerajaannya direstui oleh Mahathir. Takkan Lee Kuan Eng seorang-seorang. Takkan kita ada Perdana Menteri 2 orang, satu nama Dr. Mahathir, satu nama Lee Kuan Eng. Jadi mestilah mendapat restu. Pertama, kabinet. Kedua, dia dah berunding dengan Dr. Mahathir. Dan masalahnya, Dr. Mahathir tidak pernah membuat kenyataan perkara yang dibuat oleh Lee Kuan Eng itu dia tidak bersetuju. Walaupun sekarang dia tidak lagi jadi Perdana Menteri. Sedangkan pada waktu itu, kalau agak bercanggah, kabinet boleh buat keputusan untuk apa dibatalkan sebarang keputusan kan. Jadi kalau kita lihat kat sini, Malaysia ke, itu hanya sekadar jenama. Jenama yang tidak jauh beza pun dengan dasar ekonomi baru, tidak terlalu jauh beza pun dengan satu Malaysia. Lebih kurang kan. Jadi untuk soalan itu, saya suka untuk berbalik kepada Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Jajaran politik baru. Kan bila kita sebut tentang Pakatan Harapan dan UMNO, itu dah memangnya jajaran politik baru. Jadi kalau kita sentuh kat sini, adakah secara tidak langsung dia apabila kita mencadangkan jajaran politik baru itu, dia telah menidakkan kekuatan Pakatan Harapan dan sebenarnya memberi gambaran bahawa Pakatan Harapan tidak relevan setakat ini dan sudah tidak kompeten untuk memenangi hati rakyat. Sebab itu UMNO kena bersama. Adakah ada masalah dalam Pakatan Harapan? Dia begini, berlakunya awalan daripada proses kemelut yang berlaku hari ini ialah pengkhianatan. Dan rakyat bagi pun atas tiket yang diserahkan kepada kerajaan waktu itu ditanggungjawabkan kepada Pakatan Harapan. Dan begitu juga dengan bila berlakunya perkhianatan itu sendiri, maka hancurlah kerajaan ini. Dan UMNO pun ada pengkhianatan. Dan kita jangan nafikan pengkhianatan inilah yang membuatkan kerosakan yang telah dimandatkan rakyat kepada kita sebagai kerajaan dan pemimpin. Dan inilah yang saya lihat sebagai satu perkara yang mengembalikan balik mandat rakyat dalam kedudukan negara ini memerlukan kerajaan yang kukuh yang berobjektifkan satu untuk membina semula negara. Itu satu daripada slogan yang dipegang oleh semua komponen yang memikirkan untuk menyelamatkan negara. Jadi dalam proses ini saya yakin UMNO pun berfikir begitu, sebab tu saya tidak langsung dalam segi kerjasama ini, dalam coalition ini tidak boleh terwujud. Sebab saya fikir bahawa pemimpin wajib memikirkan faedah dan kebajikan rakyat. Waktu ini rakyat dalam keadaan yang sengsara. Bagaimana kita hendak memastikan negara ini kita selamatkan. Dan keadaan yang lebih teguh seperti mana di Perak. Sultan telah bertitah dalam memproseskan demokrasi itu, mestilah kerajaan yang kukuh, yang kuat. Jadi dengan coalition ini, kerajaan ini akan kuat. Tumpuan kita ialah untuk memastikan rakyat yang tidak ada pekerjaan, kita berikan pekerjaan. Yang miskin, kita bantu. Pendidikan, kita akan naikkan taraf pendidikan. Infra, kita akan dalam proses untuk memastikan infra itu berada dalam posisi yang boleh memanggil ataupun menyediakan kepada pelabur-pelabur. Dan inilah antara perkara-perkara yang tidak boleh kita nafikan. Dengan tidak ada kerajaan yang kukuh. Sebagai contoh, seperti mana yang berlaku dalam bajet baru ini. Dan kita juga minta moratorium. UMNO juga minta moratorium dilanjutkan. Kita nakkan EPF diberikan kepada semua pejarum. Menteri cakap dalam Dewan, 8 juta akan menerima habuan berkisar dalam 70 bilion. Tetapi bila EPF keluarkan statement, hanya kumpulan M40 je yang layak. Kemudian mereka yang pemegang lebih daripada 10 ribu dalam kolom kedua pertama itu yang membolehkan mereka itu dapat keluarkan uang. Proses terlalu ketat. Sehingga kan akhirnya EPF kata 20 bilion. Mana betul ni? Menteri Keuangan adakah dia menipu dalam Dewan? Dan ini adalah tuntutan yang bersekali dengan parti-parti yang saya lihat boleh bekerjasama. UMNO minta demikian, kita minta demikian, kita menolak jasa, UMNO juga menolak jasa, kita menolak gerakan komoditi,
bergerak komuniti, kita pun tolak bergerak komuniti. Maksud, maka atas landasan itu. Persepakatan yang dizahirkan dalam debat. Dan untuk buat keputusan, memanglah UMNO duduk dalam Pakatan Nasional, kerajaan. Dia mesti sokong kerajaan. Tetapi ada longgokan pandangan kedua. Kalau Pakatan Nasional tidak melaksanakan tuntutan itu berada dalam luar daripada bajet, mereka akan keluar daripada Pakatan Nasional. Ini dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib Razak sendiri. Dan saya membolehkan berpandangan bahawa keadaan yang terdesak dalam rakyat yang sengsara ini, sifat atau hati perut lah dipanggil, manusiawi lah dalam kepimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan dan juga UMNO itu nampaknya ada seiring. Bila seiring, saya melihat kegusaran itulah yang mencetuskan gagasan yang kita panggil coalition government. Itu saya nampak. Daripada idea itu. Yeah. So kalau kita menyentuh Datuk Datuk Zahrin, saya baca kebelakangan ni, Datuk macam agak panas dengan Ketua Perdana